Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada pengurusi majlis yang saya hormati, barisan ahli panel, hadirin dan hadirat serta penonton-penonton online yang saya kasihi sekalian. Para hadirin semua, perbincangan kita pada malam ini adalah perbincangan yang saya kira cukup tuntas dan kita akan, insya-Allah saya yakin dan percaya akan ada impak yang besar pada negara kerana isu ini sedang hangat diperkatakan. Dan di akhir perbincangan, kita mahu melihat agar perbincangan kita tak terhenti di sini tetapi akan disusuli dengan tindakan susulan, insya-Allah. Namun demikian, terlebih dahulu kita berikan tepukan dulu kepada panel-panel kita. Tepukan untuk Tok Ki, tuan-tuan dan puan-puan. Tepukan juga untuk Dr. Rozaimi, tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah. Dan juga Dr. Muhammad Asri Zain Abidin ataupun Dr. Maza. Saya nak mulakan dengan satu persoalan penting. Di social media, sebelum timbul persoalan mengutamakan produk Muslim, tak dinafikan ada juga mereka yang agak gulu dalam isu ini, yang agak melampau. Saya memetik tulisan sahabat saya Afian Makrawi, dia kata ada mereka yang ekstremis dalam soal ini. Antaranya mereka kata boykot barangan kafir. Ada juga yang membawa nama atas geng ustaz, kata saya beli produk Muslim sahaja. Maknanya tak beli langsung produk non-Muslim. So adakah ini yang nak difokuskan, dan adakah asal usul membeli produk Muslim ni hanya timbul bila dah kena kecam? Tok Ki, tolong jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Sebenarnya kalau ikut background cerita ni sikit Dr. Datuk. Kalau daripada perspektif Persatuan Pengguna Islam lah, kita mulakan satu kempen yang dikenali sebagai Sokong Peniaga Pembayar Zakat. Itu lanjutan daripada kesukaran kita ke belakang ni nak dapat duit susah. Peniaga nak pinjam pun susah, nak tabung pun tak berapa nak ada. Minta ke zakat pun tak berapa nak ada duit. Jadi kita kata kita kena buat sesuatu untuk kutipan zakat ni terada sikit. Sebenarnya ramai je orang kita pun tak bayar zakat. Ini ada ni apa ni tu. Jadi, mana yang terasa tu hashtag mohon terasa lah. Terasa lah nak buat macam mana. Jadi kita buat kempen ni dah mula dalam 2 tahun lebih. Oh, dah 2 tahun lebih dah kempen ni. Pusat pengutuan zakat saya belum pergi ke Perlis je lagi. Jadi bila benda ini terjadi, jalanlah pelan-pelan. Tapi boykot tidak timbul. Bukan maknanya boykot tak timbul, kita tak pernah boykot. Memang kerja kita pun boykot juga. Tapi tertentu dalam keadaan terpilih. Okey. Yalah, Tun pun boykot dulu yang bang British itu. Suatu ketika dahulu kan. Dulu. Jadi mungkin keadaan tu begitu. Masa tu keperluannya begitu. Okey. Jadi dalam konteks ini kita merasakan kenapa ini terjadi. Dia jadi yang kita buat kempen tapi ditambah kita dah buat dia macam gelombang kecil. Tapi benda ini timbul apabila kebelakangan ini banyak isu penghinaan timbul. Contohnya penghinaan bendera terbalik. Itu tu tak boleh nafikan, suka tak suka memang benda tu tak betul. Tapi tak ada macam tindakan pun. Lepas tu bendera cat hitam. Lepas tu tulisan Jawi, tulisan had. Sampai kat sekolah pun buat protes, banner lagi. Tak masuk akal. Jadi ada pula yang askar tak kononnya tidur je lah. Jadi antara yang bila cek tu ada juga yang daripada kumpulan keluarga askar yang marah lah. Memanglah dia marah dah dia kena. Ya, bengang. Dan kalau cuba orang lain tu kena, lagi dia marah. Punya tunggu bapak tak balik-balik bertugas kan. Jadi ini satu benda yang kita kena sedar. Jadi bila timbul isu ini, jadi kita react kepada itu. Yang cara kalau tak nak sangat tulisan had, tak apa kita tulisan Cina. Tak nak pula. Jadi kita melihat ini satu perkembangan yang berlaku disebabkan telah terlalu lama kita dihina dan tak boleh nak terima dah ni. Pasal lama dihina, berpuluh tahun kita dihina dan kita pun agak lemah. Jual barang pun tak laku. Kerjaan dia daripada dulu saya rasa belanja kalau nak buat mi saja, nak buat kilang mi saya rasa mungkin dah 60 tahun itu saya rasa mungkin dah 1 bilion pun ada belanja buat mesin ni. Tapi yang kayanya kedai Cina juga yang jual mesin. Yang buat mi ni, yang beli ni tak jadi apa benda juga. Pasal orang tak beli. Jadi inilah masalah. Jadi kita nak kempen membeli. Selagi kita tak beli, produk memang nak mana nak laku.
Kalau kita nak bandingkan ikut harga sama, keadaan sama, dia boleh jual dekat pavilion. Takkan kita tepi jalan minta boleh jual. Jadi kita melihat kepada marilah kita sama-sama sokong dan kita gerakkan diri kita menyokong, kerana mereka dah buat fardu kifayah, kita lah kena sokong pula, yang kena berpayah-payah sikit menyokong supaya menyokong produk kita, pasal orang kita boleh bekerja. Kalau tidak, orang kita nak kerja kena herdik lah, macam-macam ceritanya. Jadi tapi saya pun cakap, jangan berasa hati. Orang yang kena herdik tu jangan berasa hati. Pasal bila kita lemah, pokok kelapa yang jatuh tu kura-kura pun panjat, tak ada masalah. Dan itulah dunia. Dan kita tak payah nak rasa kecil hati sangat, pasal dalam bangsa kita pun macam tu terjadi. Orang Melayu sendiri yang kaya dan tak kaya, apa lagi yang bukan bangsa kita. Sebalahan adik-beradik pun, kalau adik-beradik tu seorang kaya, yang nombor 2 pun kaya, nombor 3 kaya, yang abang yang paling tua katakan berani je ke. Kalau abang ni contohnya diajak ke majlis adik-adik pun, abang tu rasa bersalah pasal seorang mufti, seorang doktor, seorang businessman, seorang politician. Abang ni berani nak pergi pun naik kereta harga 2,000 macam tu, jadi nak dengan kereta-kereta yang menjala. Jadi ini sebenarnya dia akan terjadi walaupun benda ni kita tak mengaku. Walaupun adik-adik, marilah abang main sekali, abang nak pergi pun tak comfortable. Jadi bila tiba satu masa, kononnya lagi kita, mak dia kata ni ada kedai runcit lama ni, mak buat ni, mak tak nak berniaga dah, bagilah kat abang. Ada dua situasi. Sama ada adik-beradik nak kata, bagus abang, buatlah, kita tolong beli, kita tambah. Ataupun tak boleh, kita share sama-sama. Pasal apa? Kita nak beli barang yang terbaik. Buat apa kita nak beli barang yang kurang baik, aircon pun tak ada kedai, kita pergilah supermarket. Itulah situasi, kita nak tanya siapa yang kita nak pilih, keadaan mana kita hari ini. Jadi kita sama-sama kena buat sesuatu. Ya, baik. Jadi, itu muhasabah, dan itu juga asbabul wurud kepada peristiwa nak mengutamakan produk buatan Muslim. Dr. Zaimi, baju Melayu tu produk Muslim ke? Saya Aisyah Ashraf. Dr. Zaimi, dia sebelum kita pergi dengan lebih ilmiah, saya banyak juga scroll tentang komen-komen netizen tentang isu sokong produk Muslim, di mana selama ni pun kalangan kita yang bila nak suruh sokong produk sesama kawan-kawan Muslim ni, diminta murah, diskaun pula, tak boleh terima akal, kadang-kadang kalau boleh nak free, sebagai tanda support. Adakah ini yang kita nak namakan sebagai support barangan buatan Muslim? Sebab ada juga kata nak support macam mana? Mahal. Dr. Zaimi, tolong jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Saudara Amin, Tok Ki. Terima kasih banyak kerana sudi datang program IQ Malaysia untuk kali yang pertama, dan insya-Allah ini bukan kali yang terakhir, insya-Allah. Dan juga Sahib Usamahah Mufti Perlis kerana sudi meluangkan masa pada hari ini, juga tuan-tuan dan puan-puan. Berbalik kepada isu yang kita bincangkan pada hari ini, sebelum saya nak jawab soalan tu, saya ingin juga untuk katakan ataupun saya ingin tegaskan daripada awal bahawasanya di dalam Islam ini dia bukan satu agama yang diturunkan oleh Allah untuk memusuhi manusia secara keseluruhannya. Oleh kerana itu, bila kita tengok dalam sirah Nabi SAW, situasi peperangan yang dimulakan oleh Rasulullah SAW ialah apabila tidak ada jalan lain untuk menafikan permusuhan yang dimulakan oleh orang yang berada di luar Madinah. Ketika mana Nabi SAW berada di kota Mekah 13 tahun, Nabi SAW tak benarkan para sahabat untuk lawan orang-orang yang memusuhi Islam. Bahkan ketika mana Nabi SAW dipulaukan, Nabi dan para sahabat dipulaukan secara ekonomi. Sebenarnya boikot ni dimulakan oleh orang bukan Islam dalam sejarah Islam, iaitu hisar al-iqtisadi. Pada masa itu orang Quraisy yang buat, dan masa tu terpaksalah beberapa tahun Nabi dan para sahabat berada dalam keadaan yang terlalu lapar, sehingga Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat mengatakan ketika mana Nabi dan para sahabat dipulaukan, Nabi dan para sahabat terpaksa makan daun-daun kayu kerana terlalu lapar pada waktu tu. Jadi bila mana Nabi SAW dan para sahabat pindah ke Madinah, waktu tu permusuhan makin kuat,
makin keras dan tidak ada jalan lain melainkan kena berperang. Tetapi bila mana golongan-golongan Quraisy menawarkan untuk dilakukan perjanjian Hudaibiyah pada waktu itu, maka Nabi SAW bersetuju untuk melakukan gencatan senjata. Bahkan ketika mana orang Yahudi berada di Madinah, kita ada Yahudi Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah yang berada di Madinah. Nabi ajak untuk bersama-sama buat piagam Madinah, janji bertaat setia untuk mempertahankan kedaulatan negara yang baru dibina pada waktu itu. Golongan Aus dan Khazraj pada masa itu, Arab ni kita tahu sangat-sangat ekstrim kepada kabilah. Quraisy dengan Quraisynya, Aus dengan Ausnya, Khazraj dengan Khazrajnya bergaduh pada masa itu, berperang. Tapi bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi berjaya mempersaudarakan di antara puak Quraisy yang menjadi muhajirin pada ketika itu, Aus dan Khazraj yang gaduh pada waktu itu, Nabi berjaya satukan di bawah satu payung, iaitu Madinah An-Nabawiyah ataupun Madinah Al-Munawwarah. Madinah ketika itu yang baru nak bangun, yang baru nak establish, Nabi berjaya satukan rakyat-rakyat dia. Tapi apabila berlakunya permusuhan daripada kalangan orang bukan Islam pada waktu itu, maka Nabi terpaksa untuk berperang. Baik. Berbalik pada soalan yang kita nak jawab pada hari ini. Adakah boikot ini merupakan salah satu cara yang diajar oleh Islam ataupun tidak? Saya sebut tadi, Islam tidak memerangi mana-mana agama lain selagi mana dia tidak memerangi Islam. Islam tidak bermusuh dengan mana-mana agama lain ataupun bangsa lain selagi mana mereka tidak memusuhi ataupun kacau orang-orang Islam. Mana kau tak cari pasal? Kita pun tak suka nak cari pasal. Kita tak cari. Carilah negara Muslim yang dikuasai oleh orang Muslim. Pernah tak kita dengar ada pembantaian etnik dalam negara tu? Hari ini kadang-kadang kita silap nilai. Kita kata Islam adalah punca masalah. Islam adalah punca keganasan. Hanya disebabkan berapa persen, tak sampai 1% orang Islam yang buat pasal. Sedangkan majoriti Muslim yang duduk dalam kerajaan yang dikuasai oleh umat Islam, tidak ada pembantaian mana-mana etnik pun. Orang bukan Islam bebas untuk berada dalam negara Islam. Diberikan ruang untuk beramal dengan agamanya. Lagi kaya dia. Lagi kaya daripada orang Islam. Tapi bila kita tengok, boikot ni ada ke asalnya? Saya kata, adalah asalnya. Ketika mana Nabi SAW pindah ke Madinah, orang-orang Quraisy yang berada di Mekah yang lawan dengan Nabi pada masa itu, dia orang ni kalau nak berniaga, terpaksa melalui kawasan dekat dengan Madinah sebab nak pergi ke Syam. Waktu tu Nabi menghantar Sariyah. Nabi menghantar beberapa kumpulan gerila untuk ambush, kita panggil. Bahkan dalam perang Badar, Nabi pun ambush rombongan kekayaan yang dibawa oleh Abu Sufyan untuk kacau ekonomi Quraisy pada masa itu. Itu dalam keadaan perang lah. Maksudnya adalah asal. Sebab itu kadang-kadang ada ulama-ulama dunia macam Qardawi pun duk sebut pasal boikot. Cuma yang ada di Malaysia ni, saya ingat, dia bukan lebih kepada boikot. Kerana kita orang Islam dalam negara ni, pertama saya nak bagi tahu, belum ada lagi lah yang nyawanya terancam. Cuma yang ada adalah perasaan orang Islam yang tersinggung dengan beberapa komentar dan juga tindakan yang dilakukan oleh orang bukan Islam. Saya tak nafi, bukan semua. Tetapi isu ni makin lama makin merebak dan makin lama makin saya pun sendiri rasa tak selesa. Bermula dengan isu Jawi, kemudian dengan isu Dr. Zakir Naik, kemudian dengan, saya ingat kalau setakat nak bantah Dr. Zakir Naik supaya tak sentuh isu politik, saya pun setuju. Kerana dia pun kadang-kadang bukan duduk di sini tak faham isu politik, bagi tahu jangan sentuh isu politik. Tapi sampai dia nak semayang kat masjid mana pun kita nak bantah juga, saya ingat ni too much lah. Jadi orang Islam, dia ada perasaan dan dia akan react kepada situasi yang dia rasa tak selesa. Saya ingat 60 tahun negara kita, 62 tahun negara kita merdeka, dan sebelum merdeka pun saya ingat kita dah duduk bersama-sama dengan orang yang bukan Muslim dalam negara ni. Saya ingat toleransi orang-orang Muslim dalam negara ni sangat-sangat tinggi, sampai ada sekolah sendiri orang Cina dan India ni. Tapi bila mana ada situasi yang orang Muslim rasa tak selesa, maka dia orang mula untuk bersuara boikot. Itu pada mula ada suara yang kata nak boikot.
Tapi sebenarnya yang berlaku sekarang ni bukanlah sebenarnya boikot, tapi dia lebih nak mengutamakan. Kenapa? Sebenarnya kempen ni dah lama dah. Mufti Perlis sebut lama sebelum, saya ingat masa saya dengar kuliah Mufti Perlis, sebelum jadi mufti pun dia dah sebut dah benda ni. Tapi benda ni jadi besar kerana ada tunjang, apa kita panggil, lonjakan ataupun kena ada daya yang menolak bila mana perasaan orang Islam yang diguris. Dan saya pun ada buat komentar bila mana dikatakan askar Melayu elok dihantar pergi ke ladang. Komentar-komentar seperti ini akan menjadikan orang-orang Muslim terasa hati. Kita yang kata, oh dah minta maaf dah. Tak, kita perlu elak daripada awal lagi. Kerana benda ni bukan hanya berlaku sekali, tetapi kita lihat dia berlaku lebih daripada sekali. Maka berpuluh-puluh kali. Maka sebab itu, kempen kali ni saya tengok dia punya daya dia ataupun impak dia kuat sehingga menteri-menteri pun duk komen. Jadi saya tengok impak dia kuat, tapi dari sudut agama sebenarnya kita memang tidak digalakkan untuk menzalimi orang lain. Itu kita kena akui. Maksudnya orang yang meniaga yang bukan Muslim ni tak terlibat pun dengan komentar, sebahagiannya mungkin tak terlibat pun, sebahagian besar tak terlibat pun dengan menggurih hati orang Islam ni. Tapi salah ke kami sebagai orang Muslim nak mendahulukan produk orang Muslim? Saya kata tak salah lah. Kerana dalam hadis, kalau kita tengok golongan Muhajirin dan Ansar itu saling bantu-membantu. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis, Nabi SAW menggalakkan orang Muslim ni kalau nak memberikan sedekah, berikan sedekah kepada keluarga. Kerana beri sedekah kepada keluarga, Nabi kata sadaqatun wasilah. Sedekah dalam masa yang sama menghubungkan ataupun mengeratkan hubungan silaturahim. Jadi kalau kita bantu produk orang Islam kita ni, dan kita yakin orang Islam kita dalam negara ni, bab meniaga ni kira baru nak bertatih lah berbanding dengan orang yang bukan Muslim ni. Dia orang ni dah begitu advance lah. Jadi kalau kita bantu orang Islam, beli produk orang Islam, saya ingat kita akan mewujudkan satu situasi ataupun suasana yang baru, yang mana orang-orang Muslim sudah mula untuk berjaya dalam bahagian perniagaan dan mereka akan membayar zakat. Cuma kita sebagai orang pengguna lah Muslim ni, macam Amin sebutlah tadi, sikap kena tukarlah bila kita beli kat kawan kita. Jangan kita minta diskaun lebih daripada harga modal dia. Member tak minat modal. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW ketika mana nak pergi hijrah kan, Nabi nak pergi hijrah, Abu Bakar belikan unta untuk Nabi seekor. Disediakan 2 ekor, seekor untuk dia, seekor untuk Nabi. Bila dia bagi satu kat Nabi, Nabi kata apa? Walini ahadahuma atau kama qala. Nabi kata, aku beli dengan harga berapa kau? Aku beli tu dengan harga kau beli, harga modal. Nabi tak kau tim lah. Maksudnya Nabi ni tak ambil kesempatan lah dengan sahabat dia. Walaupun Abu Bakar pada asalnya memang nak bagi saja. Nabi kata aku beli dengan harga modal. Menunjukkan Nabi tak ambil kesempatan tu satu. Yang keduanya, kita sebagai orang Muslim ni kena ubah mentaliti. Mentaliti penjajah ni kena ubah. Sebab kadang-kadang produk kita ni, produk orang Muslim ni tak boleh pergi. Bukan sebab tak ada kualiti. Tapi sebab kadang-kadang dia kata nama tak begitu meyakinkan. Kalau kepuk segera, dia mesti nak kepuk segera tak laku. Double decker laku. Dia mesti nama orang putih baru orang Muslim ni yakin. Betul tak? Nak jual kopi cap Cikgu Baharum, orang tak beli. Sebab dia kata apa benda Cikgu Baharum ni? Tapi kalau bubuh Nescafe. Kalau bubuh nama-nama orang putih sikit, nama-nama Latin sikit, kan? Rora Coffee umpamanya kan? Jadi Coffee Carlos kan? Rora Coffee tu punya Latin punya Latin lah sikit kan? So, mentaliti tu kena ubah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang Muslim bila meniaga, kena ubah mentaliti. Ambil peluang, bukan ambil kesempatan. Jual benda yang berfaedah, bukan jual produk sampah. Kadang-kadang produk tak ada khasiat, dia tambah. Contoh, ada orang Muslim niaga aiskrim sunnah. Orang tegur, dia kata mana ada aiskrim sunnah zaman Nabi, mana ada peti ais. Dia kata Nabi suka makan benda yang manis dan Nabi suka makan benda yang sejuk. Jadi aiskrim manis dan sejuk, aiskrim saya sunnah. Tak kepenin kita. So benda-benda ni kita kena ubah, mentaliti ni kena ubah. Supaya kita memberikan khidmat dan servis yang terbaik dan orang Muslim pun puas hati dan disiplin. Kadang-kadang orang Muslim, saya tak nafi, saya sendiri sebagai Muslim, saya sendiri kadang-kadang bila kita nak tolong orang Muslim, disiplin tak ada peniaga Muslim ni. Kita pergi kedai, tutup.
Kita pergi kedai tutup, kita nak beli barang kat dia, tiba-tiba ditutup tanpa ikut jadual. Nak tutup ikutlah jadual. Jadi lama-lama orang fed up. Layanan tak bagus. Kadang-kadang dia main tengking-tengking. Manusia ada jiwa dan perasaan. Kalau orang Muslim terasa hati dengan komen orang bukan Islam dan nak bantu orang Muslim meniaga sungguh-sungguh, buat produk baik-baik supaya kita boleh meningkatkan ekonomi Muslim. Dalam masa yang sama, kita tidak menindas orang yang bukan Islam. Tapi bukanlah maksud kita boikot. Kita utamakan. Kerana orang Muslim yang berniaga dalam negara ni baru nak naik, baru nak mula buat produk. Saya tengok ini satu fenomena yang baik dan kita kena sokong. Wallahualam. Masya-Allah. Tuan-tuan, pernah tak kita pergi kedai baju kan, yang jurujual tu duduk belakang, kita pergi tu kita tanya ada saiz S tak? Dia pandang kita pun tak ada. Pernah tak tuan-tuan? At least datanglah belik-belik sikit kan. Cari kat stok, oh tak ada encik, puas hatilah kita kan. Dia pandang kita pun tidak, tak ada. Yang ada situ. Sakit hati gila kan. Customer service kan tuan-tuan. Baik, Dr. Mazhar, saya ada hadis tentang Nabi memuji kaum al-Ash'ari tentang satu tindakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Adakah hadis ini dianggap sebagai salah satu justifikasi membolehkan kita menyokong kempen mengutamakan produk Muslim? Dr. Mazhar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pengurusi yang pakai baju produk Produk Muslim Muslim Ashraf ahli-ahli panel. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada tuan tempat ni. Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara kerana bagi tempat ni. Ini pun bagi tepukan sikit tuan-tuan puan-puan. Jazakumullah khairan jazak. Sebelum saya nak pergi tajuk yang heavy tu, saya nak pujilah sikit hak benda yang boleh puji kan. Semalam di Perlis, di UNIMAP, kita ada debat Piala Diraja. Jadi UAE menang semua. Well, UAE. Ni yang UAE ni. Tapi yang saya rasa terpesona ialah kerana dalam debat tu, contoh yang dianggap tak baik tu ialah Lim Guan Eng. Mereka sebut nama dia sebagai orang yang tak menghormati bahasa Malaysia, bahasa negara. Berulang kali namanya disebut. Saya rasa kalau zaman yang lepas, semua pendebat tu dah kenal dah hari ni. Tak Tapi menang dah. ini adalah satu benda yang bagus dan kita harap sikap keterbukaan kerajaan bagi era di atas nama Malaysia baru ini juga akan berterusan, dan demikian juga tempat ni yang memberikan peluang kepada kita berbicara tajuk-tajuk yang seperti ini. Saya ingin sebut tadi Fadil Dr. Ruzaimi sebut pada tahun 2003 lebih kurang sekitar itu saya menulis artikel berhubung beli barangan buatan Muslim. Dah lama sebelum isu ni ada. Dan memang saya penulis artikel, dan artikel ada yang disiarkan di dalam utusan juga. Selepas saya jadi mufti, saya juga menyebut hal yang sama. Cuma ketika itu tidak ada siapa sangat yang sensitif sebab tidak berlaku. Tapi hari ini yang orang sensitif sebab memang Muslim dah mula beli produk Muslim. Itu realitinya. Keberkesanan kempen itu yang telah lama kita sebut, ia tidak muncul di dalam realiti. Tapi hari ini ia muncul. Orang bertanya kita, ada orang kata ini tak boleh kempen beli produk Muslim, bercanggah dengan agama. Hari itu kau sebut maqasid syariah, sakan sangat. Kau ni ada maqasid, kau ni ada maqasid. Kerajaan Malaysia sejak cuba memperkukuhkan ekonomi Bumi Putera punya berpuluh-puluh tahun. Beri peruntukan khas kepada berbagai-bagai lagi industri kecil dan besar. Kerana nak memperkukuhkan ekonomi Muslim. Masa tu kau tak sebut. Kau sebut maqasid ke apa? Tiba-tiba tak kena angin dengan bos kau cakap tak kenal dengan maqasid pula. Apa maqasid yang kau faham?
Ai, dalam sangat tu doktor. Saudara Amin sebut hadis disebut riwayat Imam Bukhari. Nabi puji. Ni Asy'ari ini satu tribe di kalangan Arab ini. Lebih kecil dia, clan. Dia satu kelompok Islam ini dia anti asabiyah. Tetapi Nabi kata, innal asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinati jama'u ma 'indahum fi ina'in wahid thumma iqtasamu bainahum jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid thumma iqtasamu bainahum fi ina'in wahid fahum minni wa ana minhum. Golongan al-asy'ariyin ini kata Nabi, bila mereka pergi ke peperangan atau mereka makanan qalla ta'amu 'iyalihim bil Madinah, makanan mereka kurang di Madinah, mereka ambil makanan jama'u, menghimpun makanan. Ma'indahum fi thawbin wahid, ambil semua makanan bubuh dalam satu kain, thumma iqtasamu bainahum bisawiyah fi ina'in wahid bisawiyah. Kemudian mereka bahagi sama banyak di kalangan mereka. Dulu sebahagian aktivis sosialis kata itu sosialis punya sistem. It's not a socialist. Tapi itu adalah merupakan bagaimana Nabi kata fahum minni wa ana minhum. Mereka di kalangan aku di kalangan mereka. Nabi anti kepada perkauman dan asabiyah. Tapi Nabi support sikap Asy'ariyin yang tolong menolong antara satu sama lain untuk memperkukuhkan kedudukan, kebajikan ekonomi mereka. Asy'ari tak himpun di kalangan semua bangsa Arab. Bahkan support each other yang dibuat oleh Asy'ari itu ialah hanya tertumpu kepada kabilahnya saja, bukan pada umat Islam. Pun Nabi endorse. Kerana apa salahnya satu orang tolong saudara dia? Kita tolong abang kita, kau zalim kau tolong abang kau. Kenapa kau tak tolong abangku? Takkanlah macam tu. Aku tolong. Sebab itu dalam agama ini, harta-harta pusaka diberikan kepada kaum keluarga. Wa atizal qurba haqqahu. Berikan kepada kaum keluarga hak mereka. Walaupun harta keluarga Nabi diberikan haknya. Kita pusaka diwarisi ada hari, tak boleh diwarisi oleh kawan baik kita walaupun saleh setara mana, akhirnya anak kita yang mewarisi. Ia bukan satu kezaliman. Duit kita beli barang orang Muslim, di mana kezalimannya? Tidak ada kezaliman pada saya. Hang zalim hari ini, hang beli ke Ahmad, kenapa hang tak beli ke asing? Apa zalimnya? Tidak ada satu peraturan. Selama ni berapa ramai orang pergi beli di supermarket besar, orang biarkan kedai-kedai bawahan. Sebab itu menolong kaum Muslim bukan saja tidak zalim, bahkan Nabi menyuruhnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa syabaka baina asabi'ihi, dalam hadis Bukhari. Nabi kata orang mukmin bersama dengan orang mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, mereka memperkukuhkan antara satu sama lain. Nabi kata al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Orang muslim saudara orang muslim, dia tak akan menzaliminya dan membiarkan ia dalam kezaliman. Kita biarkan dia kezaliman, dia berniaga, dia tak boleh, kita tahu dia dalam keadaan tertekan perniagaan dia, kita tak support dia. Nabi masukkan jari begini, support, tolong. Sebab itu saya kata beli barang saudara muslim, kita memperoleh pahala yang lebih daripada membeli barang orang lain. Jika niat kita nak menolong dia saudara muslim kita. Nabi kata man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Sesiapa yang di dalam hajat saudaranya, Allah di dalam hajatnya. Orang Islam, masyarakat muslim wajib berniaga dalam sebahagian perniagaan. Fardu kifayah. Jika kita tak berniaga, teruk kita. Apa berlaku bila perayaan sampai makanan kita pun ditentukan oleh orang lain. Tiba-tiba kita kata ini fardu kifayah, tapi kita tak payah tolong dia. Dia telah buat mewakili kita. Dia telah buat untuk mengelakkan kita berdosa. Tanggungjawab kita untuk tolong dia.
Saya kata kita tidak kempen kepada boykot. Karena kita tahu ia tidak realistik. Tak ada siapa pun yang cakap boykot, saya rasa. Adalah satu dua yang cakap tu, tapi tokoh-tokoh rasmi tidak bercakap tentang boykot. Orang cakap dahulukan beli barang Muslim. Mari satu peguam ahli parlimen daripada Penang tu, bagi saya juga. Dia habaq yang ni menjangkai perlembagaan. Apa yang hang faham ni? Duit dalam poket aku pergi beli kedai dia, aku melanggar perlembagaan. Dua-dua kedai ada. Selama ni kita ada iklan, advertisement. Iklan tu suruh orang beli satu barang lah. Kan? Sila beli barang X, itu menyanggahi perlembagaan. Kerana berarti tak mau beli barang lain. Ini bukan satu barang, beli barang semua. Mari satu menteri kata, tak apa, menganjur jangan takut. Saya kata, saya lesen tak pasang tapi masih valid. Mari satu menteri kata, beli barang buatan Malaysia. Okeylah, tapi setahu saya, barang Muslim dan negara ni semua buatan Malaysia. Payahlah nak cari yang bukan Malaysia. Apa ni satu hang faham? Tak apalah, dia kata tu tak apalah, sebagai kedudukan dia menteri, okeylah. Saya pun tak menafikan. Tapi don't worry so much. Ini barang kita akhirnya akan ada barang yang non Muslim dibeli juga. Jangan takut, kerana ada barang yang bukan Muslim keluarkan. Tapi bahagian yang Muslim keluarkan, saya kata barang-barang yang membabitkan produk makanan. Kalau semua orang dari dulu, ini saya cerita ni sebelum kempen ni, 10 tahun, 15 tahun yang lepas, masa saya masih muda lagi, seperti siapa? Saya kata kalau semua orang Muslim membeli barang makanan mereka saja daripada produk keluaran Muslim, kita akan ada banyak kedai mie Muslim, kedai sos Muslim, kicap Muslim. Tak kira lah Bani Tamim ke Bani Nawir. Kita kicap Muslim. Apa lagi? Macam-macam lagi lah. Daripada bahan-bahan ini. Kedai-kedai makan. Berapa banyak orang kita ni, kita pergi Negeri Barat pun, Bukit 6 tutup pun kedai. Kedai makan. Kita Bukit 12 tak tutup lagi. Bukit 1 tak tutup lagi. Kedai-kedai makan ni. Kalau beli produk Muslim, berapa banyak kita dapat menghasilkan barangan, duit kita akan berputar di kalangan kaum Muslim. Sebab itu saya kata beli barang Muslim, ia merupakan satu ibadah. Kerana ia menunaikan maksud Nabi SAW. Suruh kita tolong antara satu sama lain. Nak tolong apa Muslim zaman sekarang? Apa kelemahan kita? Quran kata, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Bersiap sedia menghadapi mereka daripada kekuatan, daripada kuda-kuda yang bertambat. Kamu gerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Zaman dulu naik kuda gerunkan. Zaman sekarang kalau orang miskin, orang Islam, masyarakat tak ada duit, siapa nak gerun? Yahudi sikit dalam dunia ni, orang gerun kerana ekonomi mereka. Maka siapkan kekuatan ekonomi. Tolong saudara kita. Jangan syek komplain saja. Kita kena menerima lah. Kadang-kadang kita beli kedai Ahmad, lebihnya 5 sen, 10 sen. Anggaplah 10 sen tu sedekah ya. Rokok kau boleh balas sampai 20 ringgit sebulan. Kau sebulan, kadang 2 hari. Ini 10 sen kau amatlah sedekah kepada dia. Sebagai menolong saudaramu yang Muslim, yang sedang menunaikan tanggungjawab fardu kifayah untuk membolehkan kita ini selamat. Itu satu hal. Yang kedua, ada pusing yang kedua? Tak payah, lagi kedua saya cakap yang lain. Saya nak cakap pasal boykot ni, yang kedua. Tapi jangan takut, insyaAllah. Alang-alang dapat mikrofon. Baik, tuan-tuan puan. Yang tu kita tunggu sekejap lagi, itu panggil cliffhanger dalam pengacaraan. Baik, okey, saya nak pergi lebih detail apa yang Dr. Rozami kritik sedikit sebagai teguran pada peniaga Muslim. Yang kadang-kadang, saya teringat lagi masa saya mula-mula nak renovate rumah sikit,
Saya tanya jiran saya, ada tak kontraktor yang boleh recommend? Ini kisah benar, Tok Ki. Dia kata, Cik Amin nak mahal ke murah? Saya kata, nak murah lah. Dia kata, kalau murah, kontraktor Melayu lah. Saya kata, oh, kenapa? Sebab dia kata, kalau ikut deadline sebulan, dia siap 3 bulan. Kalau ikut katalog lain, siap lain. Dia sebut lagu tu. Saya kata, kalau gitu saya nak hak lagi elok lah. Dia kata, lagi elok Cina. Tapi mahal, dia kata. So saya pun, yang sedang-sedang ada? Dia kata ada. Indon. Indon juga yang untung kan. Maknanya saya nak soalan saya lah Tok Ki ialah teguran kepada peniaga-peniaga kita. Kita akui ada peniaga yang sangat bagus tuan-tuan. Kita kena bagi pentarafan pada peniaga kita yang cemerlang. Cuma yang jenis buat kerja asalkan siap. Buat kerja asalkan ada. Macam mana Tok Ki? Sedikit teguran untuk mereka agar dadahlah, bertaubatlah pada Allah. Silakan Tok Ki. Naklah, lang biar bagi banyak sikit lah. Dia sebenarnya macam ni ya, kita di Persatuan Pengguna Islam menerima aduan lebih kurang 50 ke 60 aduan satu hari. Tu dia, seriously. Memang. Satu hari? Banyak aduan, macam-macam lah, jangan cerita lah. Maknanya saya agak terdedah dengan berbagai jenis aduan. Antaranya alung. Antaranya ya jenis kerja tak siap ni pun banyak juga. Tapi di setengah kesempatan lah bila kawan-kawan saya tanya kan. Ini berpandukan pengalaman dia juga. Kenapalah orang Melayu jadi macam saya sekolah Cina dulu. Oh ya ke? Anak semua adik-beradik semua sekolah Cina. Jadi kita kadang-kadang kawan-kawan Cina ni pun tanya, siapa lah Melayu ni jadi macam ni? Jadi tak pasal-pasal bila Melayu tu dekat ingat Islam. Melayu lemah jadi Islam pula jadi gambaran yang tidak baik. Jadi saya biasa berjawab macam ni, kita ni keadaan kita macam ni pasal kita tak ikut Islam. Yang mana Islam kita ikut hari ni, kalau saya nak tanya lah, kita kongsikan. Ikut masa. Hari ni Alhamdulillah maknanya majlis ikut masa. Tapi biasanya memang berani. Pun tak berani, harap putih yang berani. Kita tengok yang buat pernyataan sekarang ni, itu orang tak berani dia ni kata dia. Apa ni rajin pun tidak bersih, tidak. Jadi apa benda yang silaturahim pun tak jaga juga, asyik bergaduh sama sendiri. Jadi kita tengok dalam keadaan hari ini, kita memang sudah kena betulkan. Maknanya kalau kita nak baik balik, kita kena betul lah, ikutlah Islam. Ikutlah ajaran Islam yang apa ni, macam Jepun ke, yang Jepun tu dia tak Islam tapi dia lebih Islam pada kita dalam amalan, kebanyakan amalan akhlak dia. Jadi ini kita kena mengambil kesempatan ini nak ubah. Pasal memanglah aduan jenis tak siap kerja lari, kerja tak elok, ini memang antaranya hari-hari. Dia ada satu istilah mengular. Macam-macam. Mengular. Dia macam-macam. Contohnya buat baju pun, buat sakit jiwa je, ketat lah, potong tak betul lah. Dan memang banyak. Ini memang banyak. Tapi kadang-kadang ketat tu pasal dia dah gemuk. Itu sebab masalah dia sebenarnya. Tapi satu kita je. Pasal kadang-kadang dia lupa. Tapi maksud saya, kita nak buat ini adalah untuk mencapai satu matlamat. Hari ini contohnya kita nak maju. Tak ada kemajuan yang datang tanpa pengorbanan. Maknanya pengorbanan semua pihak, bukan pembuat saja. Ni kawan-kawan semua kena berkorban. Macam nak pergi makan, pergi dah lah jauh tengok-tengok kedai tutup. Pagi patut buka. Kita dah bawa kawan-kawan, melain kali tak nak pergilah. Jadi ini pembetulan akhlak ini kena dibuat bersama. Pasal ini merupakan satu pengorbanan yang kita tahu kalau orang Melayu dia korban binatang, dia tahu. Korban masa ke dalam rumah tangga ke tak berkorban. Dia mengambil kesempatan. Jadi dia betul-betul bertentangan. Saya tengok ini sajalah komen kan. Antara yang dia ikut masa ya doktor ya tu masa nak buka puasa. Oh itu tepat. Seriously tepat. McDonald tu saya tengok dekat McDonald sejam tu dah berkumpul dah. Betul. Astagfirullahalazim, kesian kita lah. 1 jam je orang dah mula. Jadi macam mana, apa yang ada pada kita, dan kalau dah perangai kita macam ni, siapa nak hormat kat kita? Jadi kalau kita nak elok, nak dihormati, kita kena kembalikan hak dan maruah dengan bijaksana. Bolehlah pergi perang, sedia kuda pun tak ada kalau nak perang. Jadi maknanya kita dah melalui ekonomi. Ini yang paling mudah. Jadi kita kena buat, maknanya yang membeli kena membeli. Contohnya nak cari tayar. Tuan-tuan nak tukar tayar kat mana? Adakah orang Melayu buat tayar? Adakah orang Melayu buat kunci? Adakah orang Melayu buat brake pad? Memang ada, tapi cari pun tidak. Kenalah dia susah sikit. Itulah pengorbanan kita, susah pergi tak ada saiz kecil tadi kan. Jadi macam-macam yang kita perlu lalui. Tapi kalau kita nak berjaya,
kita kena lalui ini semua. Jepun macam tu juga. Jepun dia buat kereta, masa buat kereta Proton itu, sampai Proton beritahu saya tu, dia kata dia nak convince minyak cat kena pakai cat Nippon Paint. Pasal kereta akan jadi lebih laju. Oh. Jadi dia permatian. Saya nak cuba brain. Cat laju. Jadi dia boleh sampai macam tu. Maknanya dia sebab begitu sekali begitu sekali. Kita tak apalah, mana-mana pun tak apa. Pun tak minta pergi nak buat kenduri pun tempat mana-mana. Saya pergi satu majlis Dewan Perniagaan Melayu. Dijemput ni. Jemput. Makan dekat Palace of Golden Horses. 9 course Chinese food. Orang Cina 7 je, kita 9. Buat majlis makan malam Dewan Perniagaan Melayu. Adalah satu tu ya. Yang lain pun saya rasa lebih kurang begitu juga. Pasal kadang-kadang kenduri kahwin pun ada makanan 7 course Chinese food. Shark fin-nya datang, siapa yang dapat untung? Tukang masaknya, insurannya, transportnya. Jadi bila peluang kita kalau nak makan, kalau nak buat kapal terbang, tak apalah beli yang lain-lain. Ni nak makan pun, nak makan ni, air mineral ni. Ni kita komen sikit hari ni. Ni air mineral ni. Susah ke buat air mineral ni, saya nak tanya. Memang kadang-kadang tak masuk akal yang di Petronas lah. Ni kita cerita Petronas. Semua yang kat dalam Petronas tu, saya rasa dulu lah, sekarang saya tak tahu. Tapi untuk beberapa tahun dahulu, semuanya bukan orang Melayu buat. Susah kena. Bagilah peluang orang Melayu nak berniaga air ni. Nak beli sampai beratus juta setiap tahun. Mana Petronas? Cakap kat Petronas. Bila nak ubah dia tabiat? Jadi bila nak majunya orang Melayu, pasal nak dibuatnya, kalau nak buat kapal terbang susahlah. Tapi kalau nak setakat air ni, kita pergi carilah. Air pun sampai RM2. Cuba bayangkan. Kalau proses minyak dalam RM2 juga satu ni. Air RM2 kos berapa sen? Ni 40 sen, 30 sen je. Jadi kita kena sedar. Kesedaran ini kena bersungguh-sungguh. Jadi kita perlu mengambil kesempatan daripada keadaan kita hari ini untuk berhabis. Kadang-kadang orang marah kat saya, tapi tak apa. Maksud saya macam ni, saya nak cerita je. Cuba kita tengok, bila ini terjadi, tiba-tiba minyak jadi turun harga. Daripada RM24, turun ke RM14. Dah 60 tahun, tiap-tiap perayaan kita kena tipu. Ini beruk mana yang buat kerja ni? Tak betul. Memang layak dipanggil beruk pun. Tenang. Geram. Dia jadi macam tak masuk akal. Betul, tak masuk akal. Kenapa barang boleh naik harga, tiba-tiba boleh turun bila kita tak beli? Maknanya berapa banyak untung, berapa ratus juta setahun untung, berbilion dia untung over the period. Yang ini boleh boykot. Ini saya ni mungkin itu sikit lah. Maknanya maksud saya, yang sokong produk, yes. Tapi kalau mereka ni kurang hajar kepada kita, tak patut boykot ke? Saya nak tanya. Yang kurang hajar, tak kurang hajar, kita baik adik-beradik, tak ada masalah. Contohnya, kalau kita tengok ya, kedai workshop kereta, tak tipu kita ke? Tipu kiri kanan atas bawah, tak boleh boykot ke? Salah ke kita boykot? Dan kalau Melayu tipu pun boykot juga, bukan ada apa-apa, nothing personal. Jadi ini kita kena faham, maknanya kita ada harga diri. Dan pekedai itu pun, yang telefon ni ada telefon yang cerita telefonnya tipu yang di Yayat Plaza dulu. Untuk gaduh. Tipu juga. Jadi tak patut ke kita boykot? Jadi kita kena ada reason, kita ada harga diri lah. Takkan harga murah sangat. Orang tipu pun, okey. Tak boleh lah macam tu. Maknanya semangat ini perlu ada bermula di keluarga. Di rumah itu kita bercerita mengenai perkara ini supaya kita faham, supaya kita ada rasionalnya. Yang ni baik, kita buat baik. Yang tak baik, kita buatlah apa yang pun, tapi bukanlah melampau. Maknanya kita berlaku adil. Tapi kita perlu melindungi diri kita daripada terutama dihina lah. Cukup-cukup lah kita dihina ni pasal kita lemah. Jadi dalam konteks yang saya cerita tadi, maknanya kalau dalam keluarga pun, kalau disparity income tu terlalu jauh berbeza, dalam keluarga pun susah nak baik. Mana dia nak diselamatkan institusi keluarga kalau kita tidak bantu abang kita yang tua tadi yang patutnya ditolong, tak mau tolong. Jadi tak ada institusi keluarga. Di negara ini juga begitu. Kalau kita antara disparity income sekarang ni yang ikut kira-kira kita ni kurang lagi. Orang kata mungkin berbelas persen pada kita, mungkin 8% je tinggal orang Melayu. Nak turun berapa persen lagi baru kita nak faham bahasa. Pasal orang Melayu pun kadang tak faham bahasa juga. Buat produk lah, apa benda lah, memang kadang-kadang tak sedarkan diri. Tapi kita nak salah pun tak boleh. Pasal kadang-kadang, ini mungkin peranan institusi agama juga. Ini mungkin nak tercerita sikit dengan Datuk kita lah ya. Contohnya, peranan institusi agama kena macam yang kita nak tengok hari ni lah, yang berani ni. Sebelum ni tak ada nampak yang nak berani sangat. Yang
berani mengubah. Ni nak cakap pun takut. Dia nanti kata, mana belajar takut ni? Kalau takut tak mati, tak apa. Takut pun mati juga. Jadi apa ada masalah? Betul tak? Tak, memang betul. Ini adalah kebenaran. Pasal kita berdepan dengan along ke, gangster ke, sindiket ke, so what? Mati tetap mati. Kalau mati dalam keadaan itu lagi baik. Jadi, sebab itu kita boleh handle beruk-beruk ni. Pasal kita tak takut. Apa kita nak takut? Jadi, bila kita dapat handle, kita tak takut, baru dia hormat. Bila dia hormat, kita tak ada masalah. You ambil banyak ni cukup. You bayar duit dia balik. Contohnya begitu. Jadi boleh. Bukan tak boleh. Jadi, keupayaan orang Melayu, orang Islam nak buat cukup boleh. Sama ada kita nak atau tak nak. Ini di persimpangan. Kalau kita sokong, insya-Allah kita berubah. Kalau kita tak sokong, kalau kita ambil mudah-mudah aja masih setengah, orang kata tak apalah, janganlah, ni politik lah. Esok kita akan pergi ke jalan sebelah kiri, dan saya tidak tak nak menafikan lah ya, kemungkinan kita pun boleh jadi macam orang Rohingya. Bukan main-main ya. Orang Rohingya tu kita pandang hina, tapi kita boleh jadi hina daripada dia kalau kita tak buat sesuatu untuk memperkasakan diri kita. Orang Rohingya ada 350 tahun civilization dan pernah membantu kerajaan Turki Osmania. Kita ada pernah? Tak ada kan? Sampai peta pun tak ada hari ni. Okey, satu kes. Melayu Jampar ada petanya. Dan kita nak ikut yang mana? Kalau kita bersatu, yang itu je suruhan Allah juga. Kita tak nak, kita nak asyik bergaduh je. Macam kucing jumpa 2 ekor tu nak bergaduh macam dia milik padang bola tu. Jadi kita ni tak ada masuk akal. Jadi kita kena ubah, perubahan kena daripada dalam diri kita, dan kita boleh buat sekarang masa terbaik. Bukan kita nak nanya orang, kita nak sokong sama-sama kita macam apa ni Datuk sebut tadi. Dosa kita nak sokong abang kita. Tapi boleh lah kalau kita tak nak, okey abang, kedai abang kecil, kita biasa beli tempat supermarket. Boleh, tak ada masalah. Abang mahal, kita nak beli yang murah lagi di supermarket. Boleh lah, maknanya sisi keluarga akan hancur. Jadi kita pilih. Dan bukan makna kita tu kita saja. Maknanya semualah. Orang India ke orang Cina kena faham. Dia kena faham, dia nak yang mana satu. Pasal ini akan melibatkan kita semua. Kita tidak boleh menipu diri kita. Dan untuk maklumat juga sebenarnya, kalau nak ikutkan, ini saja ceritalah, kita kongsi-kongsi sikit kan. Mungkin tak masuk sangat dalam topik ni. Sebenarnya orang Cina lebih lagi dia punya sensitivity. Oh, luar biasa. Sensitivity dia luar biasa. Sebab tu dia maju. Kita ni tak kisah, macam cucuk-cucuk kaki pun tak rasa sakit. Pasal dah tak ada nerve je, dah tak ada. Iya, Cina ni dia macam kuda. Kita cucuk dia lari. Kita macam pokok, cucuk pun diam aja. Lari tak ada kan. Dia redha tinggi sangat. Redha dia tinggi. Jadi ini yang kita cerita tadi. Maknanya kita kena buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh, ambil kesempatan. Ini bukan kata nak suruh potong tangan. Ini tidak, beli air je, mineral je. Latihkan anak-anak kita beli air mineral, cari. Beli ikan kering. Cari yang elok-elok. Kalau tidak dapat yang kena kencing di anjing, benda macam tu pun ada kan. Kalau kita nak ambil itu, kita ambil rempah. Ada rempah, kita belilah, pergi ke taman pada orang kita. Ini nak pergi rempah yang tak tahu macam mana prosesnya, yang dia kata orang pandang tinggi kepada air kencing lembu ke apa, taik lembu. Jadi fikir-fikir sendirilah, kita ni nak jaga diri kita. Kalau katakan orang Islam buat tak betul, dia tanggung. Kalau orang yang bukan Islam kita beli, apa kita nak tuntut pada dia? Pahala tak tahulah kot mana. Dosa pun dia tak boleh nak ambil. Jadi inilah lebih kurang maknanya kita kena buat sesuatu, dan barilah kita berazam. Dan ini bukan pengorbanan yang terlalu besar. Tapi kalau setakat nak pergi cari, susah sikit, itulah cobaan. Takkan nak mudah-mudah datang. Kalau yang mudah datang, mudah pergi. Jadi biar kita kekalkan maruah kita dengan bijaksana. Baik, saya suka apa yang Dr. sebut tentang Dr. Rozaimi, penyakit akuisma, penyakit ananiah. Jenis kita kempen bagi nak agak utamakan produk Muslim. Dia boleh buat relax rumah, main PUBG, Mobile Legend. Tak peduli pun apakah urusan muslimin di luar sana. Kan, kita punyalah buat live FB, live streaming, macam-macam kan. Tapi yang dia tengok benda lain juga. So, teguran kepada Muslim yang jenis akuisma ni, jenis tak kena kat watan hidung dia, buat apa aku peduli. Silakan. Baik. Saya teringat satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Ketika mana ada seorang pemuda daripada Yamamah datang, ditangkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Sumamah ibnu Usal.
Dia ni ditangkap oleh Nabi SAW dan diikat di dalam masjid. Waktu tu dia belum Islam lagi. Kemudian Nabi tanya kepada dia, apa kamu sangka aku akan buat pada kamu? Dia kata kepada Nabi SAW, in taqtuluni, taqtulu zadamin. Kalau engkau bunuh aku, wahai Muhammad, engkau bunuh orang yang ada maruah darah. Maksudnya aku ni tak berhak untuk dibunuh pun. Wa in tun'imu ala syakir. Kalau engkau berikan aku kemudahan, kesenangan bagi apa-apa yang perlu bagi aku, engkau akan beri kepada orang yang akan berterima kasih kepada engkau. Wa in tatlubu malan. Kalau engkau nakkan harta, aku boleh bagi. Nabi biarkan dia. Esok Nabi datang lagi. Nabi tanya dia, ada nak cakap apa-apa? Bila dia tengok Nabi, mungkin dah sehari tengok apa yang berlaku dalam masjid Nabi dengan para sahabat, dia buang perkataan yang bunuh tadi. Dia kata, kalau engkau berikan aku apa-apa nikmat, engkau akan beri nikmat kepada orang yang akan berterima kasih pada engkau. Dia dah buang dah perkataan bunuh tadi. Sampai hari ketiga, Nabi tanya lagi soalan tu. Dia kata, aku sebut benda yang sebelum ni lah. Maksudnya dia sebut benda yang semalam lah. Seperti mana di atas. Seperti mana di atas. Kemudian Nabi kata, lepaskan dia. Bila Nabi lepaskan dia, para sahabat lepaskan dia, dia pergi mandi, kemudian dia masuk Islam. Dia masuk Islam, lepas tu dia kata dekat Nabi Muhammad SAW, dia kata, wahai Rasulullah, sebelum ini muka engkau adalah muka yang paling aku benci dalam dunia. Tapi sekarang muka engkau adalah muka yang paling aku sayang sekali dalam dunia ni. Agama engkau dulu adalah agama yang aku paling benci sekali dalam dunia. Tapi sekarang agama ini yang paling aku sayang. Negeri engkau ni, Madinah, adalah negeri yang paling aku benci. Tapi sekarang telah menjadi negeri yang paling aku sayang. Boleh tak berikan aku kuda untuk aku buat umrah? Dia kata dekat Nabi. Maka Nabi pun izinkan dia buat umrah. Sampai dekat Mekah. Peristiwa ni kalau ikut kata Ibn Hajar berlaku sebelum daripada pembukaan kota Mekah. Bila dia sampai aja dekat Mekah, masa tu Mekah dikuasai oleh orang Quraisy. Dia ditahan oleh orang Quraisy kerana orang Quraisy tahu dia dah telah masuk Islam. Oh, cepat tu siapa? Ya, zaman tu walaupun tak ada grup WhatsApp. Tapi mungkin geng-geng munafik ni berperanan lah. Dia kata, aku tak boleh masuk. Sabaut, dia kata, engkau telah murtad daripada agama. Dia kata, la, wallah. Dia kata, aku tak murtad. Walakinni aslamtu ma'a Muhammad. Aku bukan murtad, aku kembali kepada agama fitrah aku, Muhammad. Quraisy tak bagi dia masuk. Lepas tu disumpah atas nama Allah, dia kata, demi Allah, la ya'tikum habbatu hintah minal yamamah ma lam ya'dhan fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ya'dhan fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, demi Allah, aku takkan izinkan walau sebutir gandum pun yang datang daripada negeri aku Yamamah untuk masuk ke dalam negeri engkau. Aku tak bagi sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izinkan. Kerana dia tak boleh terima penghinaan yang Quraisy buat kepada Islam dan Quraisy buat kepada Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Quraisy menzalimi dia, tak bagi dia buat umrah sedangkan dia bukan pergi nak kacau Quraisy. Baik. Maka bila dia buat macam tu, memang bila dia balik ke Yamamah, dia buat sungguh. Dia buat sungguh. Tak datang makanan-makanan daripada Yamamah ni masuk ke Mekah. Sehingga pada masa tu ulama-ulama sirah mengatakan, Quraisy sampai hantar surat kat Nabi, minta supaya Nabi bagi tahu kepada puak-puak Yamamah ni untuk izinkan semula makanan tu masuk. Saya nak sebut di sini adalah, ni sepatutnya yang ada pada jiwa orang Islam. Kita buat sekadar yang kita mampu. Kita jangan jadi perangai orang munafik. Perangai orang munafik ni dia tahu komplain. Saya ingat lagi cerita Abu Khaythamah waktu peristiwa
turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk infak fi sabilillah. Jadi sahabat ni bukan semua kaya, ada yang miskin juga. Jadi yang kaya ni bagilah banyak harta sebab nak dapat pahala. Ada sahabat yang tak kaya, bagilah segantang tamar. Orang munafik ni dah lah tak bagi. Tengok orang bagi banyak, tu banggalah tu, konon dia seorang je kaya. Bila bagi sikit, banyak ni baik tak bayar. Wallahu ghaniun an hadha. Tuhan kaya lagi pada ni. Dia apa pun tak buat. Ini sikap yang akan membinasakan umat. Bila kita kempen untuk mendahulukan produk Muslim, pertama kita tak zalimi orang lain. Kerana kita sebut dah, boikot ni tak realistik. Sebab ramai orang Islam, banyak produk yang orang Islam tak buat lagi. Kan? Tapi kita jangan pelekehkan. Jangan kata, alah nak dahulukan produk orang Muslim konon. Buat handphone tengok. Tapi orang Melayu ada juga. Ada juga lalu dekat wall saya tu Melayu. Saya tengok Melayu betul ke ni kan? Kalau muka macam saya tu saya boleh lah confuse. Kalau muka macam Dato' Mazhar saya boleh confuse juga kan? Sebab tak tahu nak Melayu sangat kami ni. Kan? Jadi, tapi yang pastinya Muslim lah. Jadi dia ada satu sikap, kalau tak boleh nak buat semua, tak payah buat pun tak apa. Dan bila kita kempen, dia kata, alah kalau beli dekat kedai Pak Ali pun, Pak Ali ambil daripada Cina juga, daripada muka Muslim juga. Saya bukanlah bangsa sangat sebab kita fokus kepada Muslim dulu. Itu yang penting kan. Sebab dalam ni pun tak semua Melayu lah, ada yang bukan Melayu. So, yang penting kita kempen untuk beli barangan buatan Muslim dulu, untuk kita bantu ekonomi orang Islam. Jadi dia kata, beli kedai Pak Ali pun dia ambil daripada pembekal bukan Muslim juga. Kita kempen, bukan kita kempen semua Pak Ali tak masuk. Pak Ali pun masuk dalam kempen ni. Maksudnya Pak Ali sebagai peniaga pun dia pembeli, dia kena beli jugalah kepada orang Muslim. Yang kita ni bila kata kita kempen untuk beli produk orang Muslim, maksudnya Pak Ali tak termasuk. Siapa kata? Pak Ali tu masih Muslim lagi. Maksud Pak Ali pun termasuk dalam kempen. Dia kena cari pembekal Muslim yang boleh memberikan harga yang kompetitif pada dia. Tapi bila belum lagi nak bertarung, orang Melayu dah rasa kalah. Ni masalahnya. Ini dulu yang kita bincang kan. Bible nak diterjemah dalam bahasa Melayu. Habislah kapi orang Islam. Saya tak tahu. Ini sikap orang kita, orang Muslim di Malaysia ni, selalu rasa inferior. Selalu rasa kita akan kalah sebelum bertanding. Kita buat dulu. Okey, tak ada orang Islam tak ada buat handphone. Tak apa. Kita buat mana yang orang Islam boleh buat dulu. Kerana biar orang Islam boleh berlari sama dengan orang bukan Islam. Malulah kita ada macam-macam bantuan, macam-macam skim yang kerajaan nak bantu. Tiba-tiba kita sebagai pengguna tak sokong. Itu satu. Yang kedua, dulu saya sebut dah benda ni, sampai kena saman masuk dalam mahkamah lagi isu ni. Kita bila kita kata kita nak bantu orang Islam, dulu ada suara, saya tak setuju. Kadang-kadang orang Islam ni ada kelemahan juga. Kadang-kadang dia berniaga, dia tak tutup aurat. Kadang-kadang dia berniaga, kadang-kadang solat dia tak pernah betul. Tapi dia Muslim. Dia lebih baik dalam akidah kita berbanding daripada orang yang bukan Islam. Tiba-tiba ada suara untuk boikot. Boikot aja dia kata. Boikot aja. Sebab apa? Sebab tak semayang. Ada suara yang kata begitu. Jangan beli. Rugi kita berpuasa. Macam itulah ayat dia. Kan? Sampai masuk mahkamah lah saya isu ni. Saya kata, sepatutnya kita beli barang dia, kita kempen lah dia, dakwah lah dia untuk pergi solat. Kita dakwah lah dia untuk tutup aurat. Itu lebih baik. Ni, kita tak boleh, nanti kita makan makanan dia. Penat kita puasa, kita berbuka dengan makanan orang yang tak takut pada Allah. Tapi dalam masa yang sama, kat tangan biskut hapseng. Pening saya fikir. Pergi mesyuarat Lajnah Ekonomi kan. Mesyuarat dekat hotel. Tak cek pun yang dekat belakang tu pakai tudung ke tidak. Bukan saya nak kempen supaya buka aurat, tapi kadang-kadang kita silap meletakkan prioriti. Kita silap, tak ada kaitan pun. Selagi mana dia Muslim. Dia Muslim, dalam jiwanya ada tauhid. Ada kekurangan di mana-mana, tak apa, kita maafkan. Kita dakwah pada dia. Kan? Kita pun ada kelemahan.
Kalau kita ni dosa banyak, cuma orang tak tahu je, pakai kepiah putih. Tapi orang tak tahu dosa kita. Kalau kita berniaga, kita nak orang beli barang kita. Tiba ada orang tahu kelemahan kita, dia kempen jangan beli. Sebab ada efek nanti pada amalan kita. Takkah kita rasa kecil hati? Jadi orang Islam kena ubah mentaliti. Kena letakkan prioriti, kena letakkan yang mana keutamaan, yang mana lebih besar. Kerana isu ni, kempen ni kena berterusan. Kerana kita tak zalimi siapa-siapa. Tambahan pula, kempen ni datang pada waktu yang sangat-sangat sesuai, iaitu ketika mana orang Islam rasa terguris dengan komen-komen yang datang daripada kawan-kawan kita yang bukan Islam. So tak apa, itu kita ambil sebagai satu batu loncatan untuk kita bantu sahabat-sahabat Muslim kita yang berniaga. Mudah-mudahan ada manfaat, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Baik tuan-tuan. Seterusnya, saya rasa tuan-tuan dah standby dah. Apa Dr. Mazhar nak sebut tadi kan? Punya lama cliffhanger kan? Tergantung kan? Selain daripada apa yang Dr. Mazhar dah bagi cliffhanger tadi, what's next? Kan? Okay, fine. Kita dah berjaya menyebarluaskan kempen utamakan produk Muslim. So what's next? Dr. Mazhar, fadhal mashkura. Terima kasih semua kongsi. Saya tak mau bagi ada non-Muslim salah faham terhadap, kerana malam ni tinggi saya tengok yang tonton ni. Yang pertama, sebelum saya nak pergi pada apa yang disebut tadi, kita kena tahu sejak sekian lama orang non-Muslim boleh hidup dalam negara ini dengan aman. Saya selalu buat contoh, kedai bukan Islam di tengah kampung Melayu Muslim. Kaya raya kedai tu. Orang Melayu hormat lagi, panggil dia toke. Dia hutang kedai Ahmad tak bayar, hutang kedai asing dia bayar. Takut asing tutup di akhirat, tak ada pahala nak bagi, asing memang tak ada pahala. Dia kata, Ahmad ada boleh juga dia ambil. Tapi maksud saya ialah betapa sikap tolerance. Sebab tu saya beberapa kali kata orang Islam ni bab-bab tentang hormat agama lain, menghormati orang yang berbeza agama tak perlu diajar. Tidak perlu diajar. Kerana itu memang ada dalam pengetahuan. Tidak ada satu pun orang Islam yang kata orang lain boleh dipaksa untuk menerima agama Islam. Tapi isu yang berlaku ialah kita dengan sikap latar orang Melayu Muslim itu sendiri dan keadaan yang berlaku, saya tidak prejudis kepada semua, tapi kita tahu bahawasanya banyak produk-produk Muslim ni tak boleh nak dijual di pasar-pasar besar kerana tidak diberi tempat yang sepatutnya. Maka tanggungjawab kita untuk tolong dia sebagai saudara Muslim. Saya selalu teringat kepada satu kisah apabila Syekh Sulaiman Ashqar cerita tentang satu orang Palestin, ketika orang minta collection kepada dia untuk orang-orang yang duduk di perkhemahan kerana susah supaya dia bantu. Dia toki kedai, dia tak mau tolong. Dia kata itu dia, bukan hak saya. Tapi dia kata kemudian saya melawat dia 10 tahun kemudian ke tempat itu. Saya tengok orang yang tak mau bantu tu dia pun duduk di camp itu. Maka saya selalu ingat, ketika kita hari ini tak mau tolong kerana kita selesa, saya tak perlu. Ini sebahagian ni. Oh, dia kata dalam Islam Nabi tak pernah pun kempen produk Muslim. Dulu tengok rahmatan apa tahu bila pula kau jadi salafi sempit ni? Saya sebut tentang masalah kita bukan kempen boikot di Malaysia ni. Kita hanya kata beli barangan Muslim. Kalau ada benda yang kita tak ada produk itu, ada non-Muslim, beli. Dari segi imbangan ekonomi, juga berapa lama kita memperjuangkan supaya naiknya ekonomi Bumi Putra dalam konteks bahasa politik kita. Supaya dengan Bumi Putra naik, kerajaan tak perlu sangat nak bagi bantuan pada mereka. Sekarang bila kita tengok dalam masa beberapa hari dah hari ni, Datuk, kempen ni. Yang nampak dalam 3 minggu ni, berniaga Muslim pun produk dia pun bagus keluaran. Kita kata tak boleh pula dah.
Hari itu kita nak bagi mereka maju, perniagaan mereka maju, ekonomi mereka meningkat. Bila dah meningkat, oh tak boleh, bahaya. Ni mamat mana daripada Penang ni kita melanggar perlembagaan. Seketika kita nak bagi, kalau sekiranya orang Islam majoriti negara ini ekonomi dia bagus, kena share lah supply chain, rantaian pembekalan itu. Jika sekiranya tertumpu pada satu kaum saja, tidak ada kaum asas kepada negara ini tak boleh naik. Selama itu mereka akan minta bantuan daripada kerajaan, kemudian kita bising. Sekarang bila mereka nak naik, menteri di kalangan orang Muslim sendiri ada duk kata tak patutlah apa. Orang tak sebut perkataan boikot, dia sebut boikot. Duk kata berhenti boikot. Dia sebenarnya dia nak kata dia tak berani berhenti beli barang Muslim. Itu dia nak kata, tapi dia kata yang tu dia demam banyak lah. Dia dah ada pun demam dah. Jadi dia tak kata yang tu. Dia tak apa saya kata. Saya, tuan-tuan, balik kepada isu boikot. Bukan kita kempen boikot. Tapi setengah orang kata dalam Islam ni tak ada boikot. Saya nak cerita dalam Islam ni bukan boikot bukan Muslim. Boikot orang Islam pun ada. Tu 3 orang yang tak pergi Tabuk tu. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Kepada 3 orang yang tak hadir kepada perang Tabuk. Mereka patutnya perang. Iaitu Ka'ab bin Malik daripada Bani Salamah. Murarah bin Rabi' al-Amri daripada Bani Amr bin Auf. Kemudian Hilal bin Umayyah daripada Al-Waqifi, daripada Bani Waqif. 3 orang ni Nabi boikot. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Sehingga bumi menjadi sempit, bumi Allah menjadi sempit. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, diri mereka yang sempit. Nabi tak bagi apa? Cakap pun tak. Bukan saja orang tak cakap, bini pun tak boleh cakap dengan apa. Bini dia pun tak mau cakap. Melainkan Hilal bin Umayyah dah tua, bini dia serh makan kat dia. Yang lain semua tak mau. Mari pada Nabi. Kau sini dia mari, Nabi tengok belah ni. Dia mari sini, Nabi tengok belah ni. Sebab kerana tidak menghadiri perang Tabuk. Sehinggalah wahyu turun. Kan? Sehinggalah taba alaihim, Allah Ta'ala ampunkan mereka. An yatubu, sehingga supaya mereka mendapat keampunan. Sehingga Allah ampunkan mereka. Maksud, dalam konteks muamalat yang luas ini. Ini maqasid ni. Maqasid. Dalam konteks muamalat yang luas, maksud syarak itu, apa tujuan yang nak dicapai dalam pembahagian harta? Agama mahu supaya pembahagian harta dengan adil. Sekarang imbangan harta tidak adil dalam negara ni. Imbangan harta tidak adil. Dan harta tidak berada di tangan umat yang sepatutnya berada pada mereka. Kemudian ada satu gerakan, bukan suruh kata haram beli barang orang bukan Muslim, beli barang Muslim. Marilah 2-3 orang di atas rahmatan lil alamin. Tak boleh kempen ni. Apa yang rahmat lil alamin? Kau rahmatan lil alamin, kau buang orang Islam. Sebab itu istilah ini bagus. Asalnya daripada Quran. Tapi jangan salah gunakan. Jangan susah hati. Kalau dia tanya, Dr. Mazhar dia memang macam tu. Saya bukanlah nak kempen diri saya. Saya bukan daripada jalur yang keras. Saya ketika terus terang, ketika perkasa dan seumpamanya yang saya ketika itu menganggap sangat perkauman, saya antara orang yang menentang kenyataan-kenyataan mereka. Isu-isu ramai pemimpin DAP, mereka baik dengan saya. Sebab mereka menganggap saya sebagai suara yang sederhana, yang tidak perkauman.
Tapi dia heran, adakah Zakir Naik telah jadi Dr. Mazhar jadi perkauman? Saya kata dia tidak jadi perkauman. Saya juga bukan full supporters dia. Tetapi apa yang kamu nak buat dengan negara ini sampai orang nak pergi sembahyang jemaah pun tak boleh? Buat report, buat bantahan kerana hamba Allah tu nak pergi sembahyang berjemaah, bukan nak berucap. Orang Islam dalam negara mereka sendiri, orang Islam tak boleh untuk melakukan amalan agama mereka. Saya kata hatta istilah Melayu dalam negara ini bukanlah terlalu perkauman. Saya tidak setuju dengan perkauman. Tapi saya kata ketika kemerdekaan, begitu luas kalimat Melayu itu. Melayu apa dia kemerdekaan? Apa yang Melayu? Makan mie rebus, bukan? Apa Melayu? Melayu itu ialah seorang Islam, orang yang beragama Islam, melazimi adat istiadat Melayu dan berbahasa dengan bahasa Melayu. Artinya kalau orang tu beragama Islam, melazimi adat Melayu, berbahasa dengan bahasa Melayu, dia adalah orang Melayu. Ataupun yang seterusnya ialah orang yang diiktiraf sebagai warga negara berdasarkan kepada kemerdekaan itu, masa kemerdekaan itu. Tapi artinya konsepnya itu pun luas. Hatta kempen produk Muslim, dia bukan keperkauman, kerana Islam apabila pergi pada satu negeri dia tidak perkauman. Saya selalu sebut Islam ini, Dr. Ruzaimi selalu sebut hadis. Dalam hadis hampir semua tokoh-tokoh yang utama bukan orang Arab. Abu Hanifah mazhab paling besar sekali dalam fiqh disebabkan kesan kerajaan Osmaniyah, besar sekali dalam fiqh. Dia juga bukan orang Arab, orang Parsi. Habuan Islam orang Melayu, bukan orang Arab. Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab. Islam tidak perkauman. Kita bukan kata kempen beli barang Melayu. Hatta perkataan Melayu itu pun dah luas dalam konteks kempen beli produk Muslim. Artinya Rama Syami pun boleh masuk dalam tu. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad, masuk dia dalam tu. Orang Islam taklah tunggu isi borang, nak menikah pun payah. Tapi isi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muslim dia. Nak menikah? Menikah boleh. Bila-bila hello. Okey. So ini keluasan dalam isu ni. Sebab itu saya kata tidak patut ada satu orang Melayu Muslim yang tiba-tiba tak setuju dengan kempen beli barang Muslim. Tak patut. Kalau ada, kita kena tanda di dahi dia. Lain kali kita jangan sokong dia. Dia kena masuk macam yang tak hadir dalam perang Tabuk 3 orang tadi. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya membuka ruang dan peluang sekiranya ada di kalangan hadirin yang ingin bertanya, dan masa kita tak banyak, tetapi saya akan buka dalam 2 soalan di kalangan lelaki, 2 soalan di kalangan wanita kalau ada yang nak bertanya. Cumanya macam biasa, bila nak bertanya, pertama sekali perkenalkan nama dan sebutkan soalan, dan soalan itu ditujukan pada siapa. Dan larangan keras ialah elak menjadi panel keempat. Okey. Alright. So siapa nak bertanya tuan-tuan, silakan angkat tangan, mikrofon akan dihantar pada tuan kita yang berbaju merah dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira soalan ni pada Datuk Mufti kita lah, insyaAllah. Ya, silakan. Cuma persoalan saya daripada segi jangka masa panjang, masa sederhana, pendek, perusahaan-perusahaan di Malaysia ni ada dimiliki oleh yang bukan Muslim, ada yang Muslim. Jadi kalau kita boykot ataupun kita utamakan barangan Muslim, jadi akan ada kesan negatif industri yang bukan Muslim lah. Dan pekerjanya ada yang Muslim. Jadi macam mana kita nak melihat benda ni daripada segi kita di Malaysia ni lah. Wallahualam bissawab. Baik, saya bagi terus Dr. Mazhar jawab dulu. Silakan. Terima kasih. Saya kira bagus kita berfikir itu, tetapi patutnya kita berfikir hal yang sama kepada syarikat-syarikat Muslim kita. Bagaimana dengan syarikat-syarikat Muslim? Saya kata,
negara ni bukan 99.9% orang Muslim. Pertama, kempen ini bukan boykot. Mungkin akan ada juga barang yang perlu orang beli juga. Kedua, lagi lebih kurang 30% lebih non-Muslim akan ada peluang membeli kedai berkenaan, produk berkenaan. Dari segi selama ni, berapa banyak syarikat Muslim yang gulung tikar. Tidak ada orang Muslim yang bertanya apa jadi kepada kawan-kawan kita. Hari ini belum jadi apa-apa. Kita takut nanti kedai mereka tutup, kesian. Baguslah kan? Baguslah. Tapi patutnya kesian yang sama telah kita berikan kepada saudara Muslim kita. Berapa banyak syarikat yang gulung tukar. Kita tak bertanya. Dan saya percaya, jika sekiranya orang Muslim beli pada non-Muslim, dan kedai mereka juga, tentulah akan ada lagi 30% lebih rakyat negara ini akan beli kedai mereka juga akan akan ada customer mereka, ada pembeli mereka, akan ada pekerja mereka. Dan kita pun janganlah, bukanlah saya kata suruh tutup, tak. Ini pun kadang-kadang macam ni. Kalaulah tutup kilang tu, pekerja Muslim tu nak makan apa dia? Bukanlah kerja ke situ saja, banyak lagi kerja tempat lain duk ada dalam dunia ni. Kalau tak ada, pergi pejabat Toki pun ada 3 tempat kosong sekarang. Betul ya? Terima kasih. Baik, soalan yang seterusnya. Siapa tadi yang... Ya. Mana? Okey, silakan. Assalamualaikum. Saya nak tanya dekat Dr. Mazhar atau Dr. Zaimi ke? Boleh ke boykot, perlu ke beli produk dari Global Equine? Dia kan produk Muslim. Jawablah. Saya moderator je. Tak apa. Pertama, kita secara dasarnya kita tak sebut mana-mana barangan di sini. Dia soal prioriti sama juga, kan? Kita bercakap dalam konteks kempen ini ialah kempen beli barang Muslim. Kemudian di kalangan Muslim ni ada macam-macam, macam Dr. Rizami kata. Ada Muslim yang fasik. Kita pun mungkin termasuk Muslim yang fasik. Na'udzubillah, ataupun memang mohon pengampunan Allah. Ada yang Muslim yang lemah imannya. Ada yang macam-macam. Tetapi kalau sekiranya dia masih lagi, kalau dia satu orang Muslim yang tak menggunakan wang produk dia, hasil kita tahu beli barang dia apa ni, kumpulan mana-mana lah. Duit itu digunakan untuk membantu satu aktiviti yang salah. Nak pergi istihan Nabi baru ke apa ke, kita jangan belilah, kan. Yang tu simple lah. Kita cuma tajuk kita beli barang Muslim. Di kalangan Muslim tu pun ada macam-macam. Kalau dah ada 5-6 produk, kita adalah sendiri untuk menentukan, you belilah yang mana you rasa lebih kurang was-wasnya dibandingkan yang was-wasnya tu. Jadi itu tu pulanglah, kan. Jadi itu, tapi tak bolehlah kita nak senaraikan ini jangan. Ini ada akidah ni, kita susahlah, kan. Melainkan benda tu jelas kita ada pilihan kita. Baik, ada 2 lagi peluang dan ruang yang nak bertanya soalan. Kita bagi dulu kepada golongan wanita kalau ada nak bertanya soalan. Yang lelaki elak dulu. Ada di kalangan muslimah, di kalangan wanita, ladies, any question? Ada? Nihi Okey, kalau gitu saya serahkan pada lelaki yang nak mewakili wanita. Ada? Tak apa, saya buka. Okey, di belakang sana. Ya. Ini macam token ni. Assalamualaikum, saya Husaini dari Ampang. Seperti mana yang kita tahu, salah satu kesulitan kepada pengusaha Muslim adalah sijil halal. Dan antara penyebab kenapa pengusaha Muslim tidak dapat ke depan adalah requirement sijil halal yang menyebabkan jadi mereka tersekat. Contohnya untuk menjadi pembekal kepada hotel-hotel, dapur-dapur hotel. Dapur hotel nak dapat sijil halal. Jadi kena ada pengusaha Muslim yang ada halal. Tapi sebahagian pengguna Muslim kata kita dah Muslim, kenapa kita nak ada sijil halal?
Dan sebahagian pemikiran pula kata takkanlah dah Muslim nak kena ada sijil halal. Kemudian di satu pihak yang lain non-Muslim tak boleh ada sijil halal. Sedangkan kita tahu di Malaysia 60% pemegang sijil halal adalah non-Muslim. Mohon komen Toki dan sedikit daripada Dr. Mazhar. Oh, siap Dr. Zaimi. Toki, silakan dulu. Ini isu yang agak sebenarnya berpanjangan jugalah. Saya pun biasa, saya duduk dalam halal Malaysia. Tapi bergaduh dan saya biasa keluar daripada mesyuarat pun yang sebenarnya chairnya by menteri lah. Pasal ada benda-benda yang kita tak setuju. Antaranya, patutnya kita bila kita bercerita dalam keadaan tertentu, hati kita tu ke arah macam mana, kok mana pun kita nak bantu umat Islam. Antara poin yang saya duk biasa bergaduh dengan ialah kebanyakan mereka yang berkuasa ini adalah hari ini contohnya dia dapat sijil halal. Tapi bekerja dia tak pergi pakai tudung. Tak pergi semayang Jumaat contohnya ya. Ini antara yang kita kesan lah. Jadi benefit halal itu semata-mata untuk memberi pasaran kepada produk orang bukan Islam ke dalam pasaran Islam, marketplace yang pada saya tidak berapa setujulah. Ya. Jadi benda ini seharusnya saya dah bercakap banyak kali dan insya-Allah tak tahulah macam mana saya akan bercakap lagi. Kita harus membawa benefit kelebihan halal ini kepada pemilik syarikat. Hari ini yang pergi khusus tu, kalau saya bekerja di hotel tu, saya pergi. Pegawai yang dilantik untuk pergi dengarlah khusus halal tu. Tapi pemilik hotel tak pergi. Jadi benefit dakwah itu tidak sampai. Patutnya dia pergi dan dia sampai dakwah itu kepada dia. Mudah-mudahan dia masuk Islam kalau dia faham cerita tu. Tapi ini antara benda yang kita masih lagi berurusan untuk menentukan manfaat itu akhirnya dapat juga kepada kita dalam sudut dakwahnya. Dan kalau kita berdakwah, insya-Allah kita ada peluang. Ini dakwah pun tak apa nak dakwah. Jadi ini satu benda yang kita semua kena buat dan kita semua kena bawa kefahaman ini. Kita dalam konteks hari ini sebenarnya kita pun jadi pening juga. Kadang-kadang orang tu memanglah orang Melayu. Tapi dia pun sebenarnya tak faham Islam. Ini yang saya sebut tadi, Datuk. Institusi agama kena lebih agresif lagi. Pasal ramai budak-budak kita pun tak faham. Ini bukan cerita main-main. Ada di luar sana yang boleh makan babi pun tak ada apa. Ini kawan-kawan anak-anak saya ni yang di luar tu, pada dia tak ada apa. Pasal kita institusi keluarga satu lemah dan mungkin institusi-institusi yang patut buat kerja ni patut buat sesuatu yang lebih kuat untuk membuka mata dan kesedaran. Sama ada kepada orang bukan Islam dan orang Islam. Mereka dapat benefit keuntungan. Zakat pun tak ada bagi. Pun kadang-kadang hina juga. Ada satu hotel tu, cuba bayangkan hotel ni pemiliknya Singapura. Dapat sijil halal. Lepas tu bila dapat sijil halal, dia boleh bawa nasi ayam di luar tu jual kat dalam hotel dia. Pasal dia ni token Singapura, dia couldn't be bothered. Jadi orang yang tidak menghormati Islam patutnya antara tapisan dibuat juga oleh autoriti supaya kita tidak dijadikan kenderaan saja. Kita kena bawa kesedaran ini dan sebenarnya kita kena berusaha. Pasal saya di sekolah Cina, saya faham. Kadang-kadang salah kita tak bercerita. Dan ada juga salah kita, benda yang baik pun kita tak ambil pedoman daripada orang-orang bukan Melayu. Contohnya dari sudut semangat. Kita tak ambil itu, macam yang sokong produk ni pun, ini barulah, dah lama dah pun, patut ini dulu lagi. Kalau kita tengok ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru ni saja nak bring a point. Masa China bergaduh dengan Amerika pasal Huawei dengan iPhone dan segala benda, percaya atau tidak, ramai kawan-kawan saya Cina buang iPhone. Buang. Mana datang ni? Kenapa begini? Tapi kuat semangat dia. Dia patutnya begitu. Kita pun patut juga ikut lebih kurang yang bagus. Maksud saya, kita tidak sensitif. Patutnya kita sensitif. Dia orang sensitif maknanya sesiapa yang buat pada tok dia, nenek dia, moyang dia pun, dia sensitif juga. Kita buat kat diri kita pun tak kisah. Buat kat anak kita ke, buat kat kawan kita, tak ada benda. Jadi ini yang kita perlu perbetulkan. Dan hingga hari ini saya nak komplain juga pada JAKIM bersamalah. Kita telah push for akta halal
Datuk, saya rasa dah 15 tahun. Sampai sekarang kita tidak ada akta halal. Dan kita kena buat sesuatu pasal rakyat kita pun pakai ikut aja. Pak ni kita kena ada pendirian. Kalau kita ada pendirian, kerajaan pun hormat pada kita. Tengok orang lain, sebut ni dah jadi. Kita sebut pun menangis ke apa, pasal kita menangis sendiri-sendiri. Dah buat apa? Dan kita kena buat sesuatu. Dan kita ada forum begini dan ada. Hari ini insya-Allah sudah ramai ada yang pengikut, ada benda. Jadi kita akan wujud. Contohnya kalau kita wujud satu forum yang ada 7-8 juta orang yang pengikut, insya-Allah Dr. Mazhar sebut je, semua ya betul, maknanya akan ikut. Bukan lagi marah-marah, komplain kat belakang kan. Jadi perkara seperti ini kita kena sedar. Kesedaran mesti datang daripada dia. Dan kalau kita teruskan kempen ni, contohnya, kempen ni boleh pergi ke Indonesia pun, tak ada masalah. Cuba bayangkan kekuatan kita. Maknanya itulah tadi silaturahim yang kita kena buat, kita kena betulkan, damaikan. Tak payah kita nak yang ini. Pasal sekarang ni pun ada juga banyak, Datuk. Bila ada seorang yang berniaga yang ini, oh dia ni Syiah. Yang ni bila yang berjaya-jaya berniaga ni, ini apa tu, yang penyembah matahari. Jadi saya tak tahu, pasal kita tak tahu orang. Kita nak jatuh hukum ni pun berdosa, kita pun tak tahu mana. Jadi kita berlapang dada macam Datuk sebut tadi lah. Kita serahlah pada Allah. Tapi apa yang kita patut buat, kita peganglah. Yang biasa. Yang dia, kecuali lah dia dah istihar perang ke apa. Otherwise, kita kena buat. Dan soal halal ini, soal yang amat penting, yang kita kena fikir betul-betul. Maknanya mana lebih penting, tanpa mengurangkan tapisan itu. Pasal kita ni terperangkap tengah-tengah. Kadang-kadang orang Melayu sendiri pun tak bersih juga, tak faham juga. Contohnya ada satu majlis, dia orang jual air di pesta bola. Air dah habis. Laku kan air? Mana nak ambil air ni, nak tambah sirap ada lagi ni. Air batu ada lagi. Air pancut tu dia ambil yang dibubuh. Air pancut yang berbulan-bulan itu dia boleh bubuh. Jadi ini Melayu juga. Jadi ini yang kita kena ubah. Dan kita kena bertanggungjawab. Tak ada minum air pancut tu, jadi perut pun macam ni. Jadi inilah yang kita kena. Saya tak faham semua tu. Jadi itulah, kita amat mengharapkan ada perubahan. Bermula dengan kita-kita sini. Dan ini boleh berlaku. Kalau kita kata nak pergi ke bulan, ke sukar lah kan. Tapi kalau hari ini, saya rasa kalau nak mengikut, menyokong. Tapi sebenarnya saya tadi, kan menteri tu, dia sebenarnya, dia marah kita boykot. Tapi sokong tak apa, dia tak berani cakap je. Jadi, sama-samalah kita buat ya, untuk membela nasib kita ya. Terima kasih. Baik, jazakallah. Dr. Mazhar, tentang soalan tadi, tentang ialah usahawan Muslim yang mengatakan prosedur untuk dapatkan sejahala terlalu ketat. Terima kasih. Saya ingat saya cakap pasal halal ni dah lama ni. Cuma tak apalah, saya tinggal lah. Cuma saya ada beberapa sudut tentang isu halal. Pertama, apa yang tak ada cop halal bukan semesti haram. Dapur mak kita pun tak ada ya. Balik-balik dapur mak tak ada cok halal, nak makan kecau mak kita. Mak tak pohon lagi lah. Hari ni kita makan di luar dulu lah. Jam ah. Ya, jam lah kalau macam tu kan. So yang ni dapur mak kita pun, so kedai Mak Minah kat kampung tu pun tak ada cok halal. Mak Minah nak pohon pun tak badan. Mak Minah pun berniaga berapa. Ini benda-benda yang kita tahu pada asasnya kita terima. Cumanya apabila syarikat tu besar dan beroperasi secara meluas. Kerajaan kita ni, dia halal ni, sebab tu saya kata, yang ada cop halal, kita yakin halal. Yang tak ada cop halal, belum tentulah haram. Kalau standard halal di Malaysia ni, dia bukan saja halal, dia banyak, dia punya details dia tu yang kadang-kadang tak dapat dipenuhi oleh sebahagian pihak. Dia bukan soal halal, tapi soal operasi itu dapat mencegah daripada yang haram masuk. Walaupun kadang-kadang dah halal. Cumanya bagi saya, syarikat-syarikat besar Muslim, kalau nak jadi syarikat besar, kita kena bersaing. Kalau orang bukan Muslim boleh pergi ambil cak halal tu, kita syarikat Muslim, siapa tak boleh pergi ambil pula cak halal tu? Kalau dia berjaya, takkan kita tak boleh berjaya? Itu pun tak bolehlah jadi satu alasan. Dia dapat, saya tidak fikir itu satu alasan yang baik. Kalau asing pergi dapat, kita kalau nak buka syarikat macam dia, kita patut dapat lah.
Walaupunlah kadang-kadang dia punya prosedur tu memanglah ada sedikit ketat dia tu yang mungkin boleh dipertimbangkan, tetapi itu bukan satu alasan. Terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita pun dah berada di penghujung rancangan dan saya persilakan Dr. Rozaimi untuk buat rumusan sedikit, seterusnya Dr. Mazhar sebelum kita meleburkan tirai. Mudah-mudahan program kita pada malam ini bukan sekadar semangat tetapi disusuli dengan tindakan, dan penonton-penonton di secara online pun dia tahu bahawa kempen kita adalah kempen harmoni, bukan mencari lawan tapi meramaikan kawan. Dr. Rozaimi, fadal. Baik, untuk akhirnya, saya ingat kita sebagai orang Islam, sama ada kita pengguna ataupun kita pengusaha, kita kena ubah sikap. Pengguna kena utamakan membeli barang-barangan orang Muslim yang ada kualiti. Pengusaha pula kena usahakan memberikan servis dan produk yang terbaik. Jangan ada lagi perasaan dengki sesama orang Muslim. Kalau orang yang bukan Muslim boleh bekerjasama untuk menjadikan perniagaan sesama mereka maju, apatah lagi orang Muslim yang kuasa belinya besar dalam negara orang Islam ni, dalam negara Malaysia ni. Jadi apa yang kita nak takut, kerana rezeki kita datang daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala menentukan, kita hanya usaha. Mungkin juga boleh difikirkan oleh PPIM, Datuk ataupun pengusaha-pengusaha Muslim ni, mungkin boleh usahakan wujudkan satu logo ke apa untuk diletakkan pada produk Muslim supaya pengguna tahu yang ni produk orang Muslim. Jadi ada satu logo yang telah disepakati bersama di antara produk Muslim ni. Kerana kadang-kadang cop halal ni, bagi saya lah, cop halal ni sebenarnya telah memberi ruang kepada orang bukan Muslim untuk meniagakan barangnya kepada orang Muslim. Jadi orang Muslim tengok bila ada cop halal tu, dia jadi yakin lah kan. Jadi sebab itu orang bukan Muslim berlumba-lumba nak dapatkan cop halal tu. Jadi orang Islam ni mungkin prosesnya agak sukar ataupun mengambil masa, dia boleh usahakan cop halal dapatkan, dalam masa yang sama produk ni adalah produk Muslim. Jadi orang Islam tengok, orang Islam tahu ini adalah produk Muslim. Kita boleh buat, kerana benda ni benda dunia je. Dia tak ada bid'ah lah masalah ni. Ada juga Mamat pergi tanya, program ni tak bid'ah ke doktor? Saya ingat, bodoh ni memang percuma tapi jangan guna sampai habis. Biarlah bid'ah tu dalam bab agama saja. Ni bab dunia, kita dibenarkan untuk buat bid'ah. Semua bid'ah hasanah selagi tak zalimi orang lain. Jadi kita berusaha, kita buat. Kami di IQ ni memang kami bukan pengusaha, tapi kita cuba untuk bantu saudara-saudara Islam kita ni supaya wujudnya pengusaha-pengusaha Muslim yang boleh bayar zakat, yang solat seperti kita dan berjaya, dan dia tak gulung tikar. Kalau syarikat dia berjaya, syarikat dia besar, dia akan ambil pekerja. Yang kena buang tadi tu akan kerja kat tempat dia. Ekonomi dia macam tu. Dia hanya ganti. Manusia perlu makan. Manusia perlu beli barang. Tak beli barang di sini, dia akan beli barang di sana. So jangan risau. InsyaAllah ekonomi akan tetap begitu. Cuma adalah perubahan sedikit. Kerana kuasa beli akan menentukan trend pembelian. Mungkin sebelum ni kita tak fikir, orang Islam tak fikir. Hari ni orang Islam dah mula fikir, kita perlu ada kekuatan ekonomi. Maka orang-orang Islam pengusaha ni kena ambil peluang, kena ambil kesempatan yang ada ini untuk memberikan servis yang terbaik. Itu pandangan saya lah. Tapi kita tak zalimi orang. Jangan sesekali menzalimi orang bukan Islam. Jangan pergi fitnah produk dia. Jangan pergi zalimi, pergi tuang cat dekat kilang dia. Jangan. Kerana dalam Islam menyebut la darar wa la dirar. Jangan mewujudkan mudarat, jangan membalas mudarat dengan mudarat. Kita cuma kempen barang kita cuma kempen ekonomi orang Islam. Jangan zalimi orang lain. Itu saja. Jangan melampau dalam memberikan komentar. Itu saja. Maka itu daripada saya sebagai yang terakhir. Wallah. InsyaAllah. Dr. Mazhar, saya tadi sembang dengan Tok Ki, kami tengok ada link seorang pemimpin parti, tak nak sebelah parti mana. Dia tak faham lagi. Dia duk kata kempen boykot barangan bukan Muslim boleh mencetuskan perpaduan kaum. Doktor tolong bagi faham sikit boleh tak? Sebagai rumusan. Aku geram betul lah. Kat 2 jam forum ni. Saya ada selalu guna satu istilah. Betul. Ada bila orang belayar, orang akhirnya sampai ke dataran, ke tebing. Tapi kalau kita mempunyai penyakit bodoh tak bertebing, memang masalah.
Sampai bila tak jumpa, kita tak boleh selesai masalah. Kita dah bagi tahu bahawasanya tidak, kita orang Muslim ni jangan susah hati, insya-Allah. Tak akan ada mana ulama Islam yang akan bersetuju kalau mana-mana non-Muslim dizalimi. Takkan ada. Takkan ada orang Islam akan menyatakan boleh pergi bakar kedai non-Muslim. Takkan ada. Takkan ada orang Islam yang boleh kata tolong sabotaj barang mereka yang mana bahan yang tak ada kita masukkan supaya orang Islam tak akan benarkan. Orang Islam tak akan zalimi. Tajuk yang kita sedang cakap sekarang, kita nak beli barang Muslim. That's all. Duit dalam poket kita, kita dapat gaji, kita dapat pendapatan, nak pergi beli barang kedai Muslim. Bukan kita kata, tengok orang nak masuk kedai non-Muslim, kita dah kaki dah. Terapa. Dah. Jangan duk bodoh tak bertebing macam tu. Tidak ada kaitan. Kenapa? Keadaan negara sudah menjadi kucak-kacir. Keamanan tergugat sebab semua orang Islam beli barang di kedai Islam. Apa ni? Berapa lama orang Islam pergi beli di supermarket yang bukan orang Islam? Bahkan sebahagian orang mungkin jarang dalam hidup dia pergi beli kedai Muslim, sedangkan dia Muslim. Tak ada apa pun. Cuma saya mengambil kesempatan ini untuk meminta kepada umat Islam. Di atas kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan dengan niat. Maka setiap orang Muslim yang menonton rakaman ini hendaklah memulakan dengan lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa taala aku berazam untuk membeli di kedai saudara Muslimku. Mudah-mudahan dengan itu aku dapat membantu kekuatan ekonominya. Dengan membantu kekuatan ekonominya menguatkan umat ini dan menguatkan kebajikan umat ini. Dengan itu mudah-mudahan Allah memberi pahala padaku. Itu saja. Kita niat supaya kita dapat pahala, bukan kerana sentimen perkauman, bukan saja kerana apa? Sentimen kerana kebencian antara agama, tak. Kerana nak tolong dia. Macam mana kita pergi berjalan, pergi rumah abang kita, bagi RM100 pada abang kita. Kita pergi rumah, tengok rumah Mak Minah miskin, kita bagi 200, tak beli barang dia, bagi duit ke dia. Tak boleh lah orang kata, habislah kucak kacir, semua duit duk bagi kat Mak Minah. Tak. Kan? Kita tolong dia. Mak Minah beli barang, kita tolong saudagar Muslim. Supaya saudagar Muslim yang tengok ini tahu, kami menolong awak kerana Allah, awak mesti berniaga juga kerana Allah. Dia berdisiplin. Nabi kata, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan di kalangan kami. Nabi tengok orang yang meniaga barang dengan cara yang tak betul. Sebab itu orang yang meniaga di kalangan Muslim berniaga dengan berdisiplin. Dan saya baca berita hari ini hasrat untuk menubuhkan pasar raya yang mempromosikan semua, yang menjual semua produk Muslim. Saya rasa gembira. Mudah-mudahan banyak lagi orang Islam dapat buat. Dan percayalah saudara-saudara non-Muslim dalam negara ini, jika orang Islam senang dan mereka kuat ekonomi mereka, pada masa itu pun mungkin tak perlu lagi lah bahawa bantuan-bantuan khusus untuk Bumi Putera. Dengan itu saudara juga akan puas hati satu hari nanti. Dan tak timbul lagi lah rasa tak puas hati. Kerana semua dah kaya. Sekarang ni rasa tak puas hati ni disebabkan kerana faktor ekonomi. Tapi kalau saudara jadikan semua orang kaya macam saudara, tak ada orang marah dah. Kita nak marah apa? Dia pun macam kita. Kita pun ada kereta macam dia. Kita pun duit macam dia. Kerana manusia, sebab itu tujuan zakat antaranya nak mengelakkan permusuhan di kalangan manusia. Dan membeli produk Muslim dalam konteks negara Malaysia dapat menunaikan maksud itu. Wahai ahli-ahli maqasidus syariah. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Maka dengan ini tambahlah sudah perbincangan kita. Kita berikan tumpukan pada Dato' Nazim AK Toki, tuan-tuan dan puan-puan. Kita berikan tumpukan juga kepada pengasas produk Rora Kuih Tiaw. Tak adalah. Tumpukan untuk Dr. Rozaimi dan juga Sahabat Samah Mufti. Tumpukan untuk Dr. Mazhar, tuan-tuan dan puan-puan.
Maka dengan itu saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis dengan satu ayat Allah Azza wa Jalla yang saya baca di awal tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tolong menolong dalam soal kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kita tolong menolong dalam soal dosa dan permusuhan, insya-Allah. Sesuaikan pada fungsi sensasi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita ucapkan terima kasih kepada semua panel atas perkongsian yang diberikan. Sebelum panel jemputan dan moderator kita turun dari pentas, saya dengan ini ingin mohon untuk kekal sebentar di kerusi, dan saya dengan ini menjemput pengarah program kita pada hari ini, Profesor Madya Dr. Ezri Abdullah, untuk naik ke pentas bagi menyampaikan cenderahati yang disediakan oleh pihak penganjur. Yang berusaha, Saudara Amin bin Idris. Tepuk sikit. Moderator sensasi. Never fail. Yang berbahagia, Datuk Nazim bin Johan, atau panggilan mesranya Tok Ki. Yang berusaha, Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, Presiden Pertubuhan Kebajikan Al-Qaim Malaysia, selaku penganjur program pada hari ini. Dan yang berbahagia, Sahibul Samahah, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Dan akhir sekali, yang berusaha, Tuan Alizam bin Hassan, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Lembaga Pembangunan Seri Visual Negara, yang menjadi tuan rumah pada program kita pada hari ini. Jazakumullahu khairan. Maka dengan ini berakhirlah program forum kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Berhati-hati mandu pulang. Selain daripada kempen beli produk Muslim, kita juga ada kempen infak. Saya percaya penganjur dah edarkan flyers. So kalau ada yang berminat, boleh hubungi pihak penganjur di nombor yang tertera, insya-Allah. Hati-hati memandu. Terima kasih kerana datang. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput panel jemputan daripada penganjur.